pakai lebih banyak agar mudah difahami. Okey. Biasanya kita dilukis gambar sesuatu tu ikut klien lah. Ada klien kata saya nak gambar dari sudut perspektif. Perspektif tu mula daripada besar, makin lama semakin kecil. Okay, lepas tu klien kata tak apalah saya nak dalam bentuk objek je. Tak apalah saya nak dalam bentuk isometrik je. Okay, biasanya kalau perspektif ni klien awak, okay, dia nak lukisan awak tu kenapa dalam bentuk perspektif, biasanya dalam bentuk bangunan. Bangunan tu dia akan minta perspektif. Tapi kalau macam awak dalam industri kan, dalam industri awak buat reka bentuk dalam industri, jarang dia minta perspektif. Tapi kalau awak designer rupa bentuk bangunan ke, dalam bangunan ke, dalam bilik ke, dia mesti akan minta lah. Dan kalau dia tak minta pun, untuk memudahkan pemahaman, biasa kita akan bagi dalam bentuk perspektif lah. Okey. Okay, lukisan perspektif ni ada banyak. Okay, lukisan perspektif ni ada 3. Okay, dia ada banyak. Okay, tapi yang awak perlu tahu tu ada 3. Okay, yang perlu awak tahu ada 3. Okay, dan awak kena lukis ada 2. Okay, so perspektif tu adalah perspektif 1 titik, perspektif 2 titik dan perspektif 3 titik yang awak perlu tahu. Yang awak perlu lukis ini. Ini awak perlu lukis 1 titik dan 2 titik. Okay. Semua lukisan perspektif dibezakan dengan titik lenyap. Okay, titik lenyap. Maksudnya kalau 1 titik, 1 titik lenyap. Kalau 2 titik, 2 titik lenyap. Kalau 3 titik, 3 titik lenyap lah. Okay. Okay, lepas tu ingat, kalau dia kata apakah yang membezakan, titik lenyap. Bukan titik elemen, bukan apa-apa, bukan apa tu garis bumi ke apa, tak. Semua ada. Yang membezakan ketiga-tiga jenis lukisan perspektif adalah titik lenyap. Okey, lepas tu lukisan perspektif 1 titik. Okay, ini adalah jenis lukisan perspektif 1 titik. Lukisan perspektif 1 titik ni mempunyai garisan tegak. Okay, ni semua saya ambil dalam buku teks saya tak nak dia lari daripada matlamat kita. Okay, lukisan perspektif 1 titik mempunyai garis tegak dan garis mengufuk. Ni dia kata garis tegak dan garis mengufuk serta objek yang dilukis selari dengan sata gambar. Objek yang dilukis tu mesti selari dengan sata gambar. Kita akan ada sata gambar. Sata gambar. Okay, nanti awak akan jumpa. Bila dekat mana sata gambar tu awak akan jumpa sekejap lagi. Semua garis unjuran dilukis menuju. Okay, ingat, semua garis unjuran, ni unjuran awak nanti, semua ni menuju ke titik lenyap. Okay, bahagian hadapan satu objek dilukis penuh. Okay, kalau lukisan 1 titik memang bahagian hadapan akan dilukis penuh. Okay, samalah maksudnya dia tak jadi perspektif. Okay, dia akan jadi betul-betul selari. Dia ada apa? Dia ada garis tegak dan garis mengufuk. Okay. Yang selari dengan tata gambar. Dia dilukis selari dengan tata gambar. Okey, sekarang kita tengok. Maksudnya nanti ni ada tata gambar. Awak punya ni nanti dia selari dengan tata gambar. Sekejap lagi Ini contoh. Dekat dalam buku teks saya tak pastilah awak dah ambil dekat buku teks awak pun senyap. Saya tak tahu. Okey, ini adalah awak punya contoh. Nampak tak contoh? Biasanya contoh bangunan ni kalau kita nak lukis lukisan perspektif bangunan ni memang cantik lah. Memang sesuai lah kan. Okey, lepas tu ini lukisan perspektif 2 titik. Nampak? Ni 2 titik. Lukisan perspektif 2 titik mempunyai paksi tegak objek. Paksi tegak. Ini paksi tegak ni. Selari dengan sata gambar. Ini paksi tegak dia. Selari dengan sata gambar. Manakala paksi yang lain condong ke arah sata gambar. Dia ni seorang-seorang je. Dia saja. Nampak tak yang saya merahkan kawasan ni. Yang lain semua pergi dekat titik lenyap. Nampak tak? Yang lain semua pergi kat titik lenyap. Biasanya garisan ni kita akan tentukan dia punya ketinggian lah. Kedudukan titik lenyap objek berada pada kiri dan kanan. Biasanya kiri dan kanan tau.
Dia ada 2 titik lenyap sebab 2 titik kan. Dia biasanya berada pada kiri dan kanan. Okey. Okey, mereka bentuk sering menggunakan, biasanya orang akan gunakan perspektif 2 titik lah untuk melukis bangunan, mereka bentuk dalaman, jambatan. Ini biasalah. Yang paling cantik lah. Yang biasa yang kita boleh faham lah. Okey. Okey, lepas tu kita tengok ni 2 titik kan. Okey, sekarang ni tadi tu tadi tu 1 titik. Okey. Yang ini dia jadi 2 titik dah. Nampak? Sebelah sini kecil, sebelah sini kecil. Yang sini paksi tegak dia ni. Ni ada paksi tegak dia ni. Okey. Okay, lepas tu yang ini awak takkan lukis. Awak kena cuma tahu je. Okay, biasanya awak diberi gambar, lepas tu awak kena bezakan. Dia tak bagi awak titik tau. Okay, kalau dalam soalan bahagian A, dia bagi awak gambar. Satu perspektif 1 titik gambar dia, satu perspektif 2 titik, perspektif 3 titik. Lepas tu awak kena namakan. Ini perspektif 1 ke 2 ke 3. Okay, biasanya orang akan keliru dekat 2 titik lah. Sebab dia keliru 2 dengan 3 lah sebab dia keliru kan. Okay. Okay, lepas tu lukisan perspektif 3 titik mempunyai paksi. Okay. Lukisan perspektif 3 titik mempunyai paksi objek tidak selari dengan serta gambar. Dia tidak selari dengan serta gambar. Okay. Tak selari lah. Dan kedudukan titik lenyap ketiga berada di bawah ataupun di atas garisan dalam lukisan perspektif 3 titik. Okay, sebab ni awak tak nampak lagi ni garisan mengupuk ni. Sekejap lagi baru kita, bila dah masuk lukisan baru kita nampak kat mana garisan mengupuk, kat mana serta gambar. Okay. Okay, sekarang kita tengok ni. Ni contoh nampak? Jarang lah. Nampak pun macam, biasanya kalau awak tengok 3 titik ni, biasanya orang akan ambil gambar macam, nama dia siapa tak tahu punya lens macam mana. Okay, sekejap membazir pula. Okey. Dah. Okey, dah. Okey, sekarang element. Ini dah masuk element dah. Tadi ni awak kena kenal dulu. Okey, kalau tak faham ayat dia nanti kita akan recall balik. Mungkin tak kenal ayat dia sebab tak nampak kedudukan dia. Okey, lepas tu ini perspektif. Okey, ini elemen lukisan perspektif. Okey, elemen pada lukisan perspektif. Dekat lukisan perspektif awak, kita ada elemen. Okey. Elemen kita ada titik station, okay, garis penglihatan, tata gambar, garis ufuk. Okay. Elemen ni semua ada dalam lukisan. Okay, ada dekat dalam lukisan. Nanti kita tengok okay, garis ufuk, titik lenyap. Okay, titik lenyap ni yang menentukan jenis perspektif. Okay. Lepas tu garis bumi, garis tinggi, ni semua ni. Ini elemen ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dah, ada 7 titik station, garis penglihatan, tata gambar, garis ufuk, titik lenyap dan garis bumi. Okey, sekarang awak kena tahu dia. Apa itu titik station? Titik station merupakan kedudukan mata. Titik station merupakan kedudukan mata. Diri awak lah. Awak tengok dekat mana, itu adalah titik station awak. Itu adalah merupakan kedudukan mata pelukis semasa melihat suatu objek. Kalau mata awak dekat sini, kan? Maksudnya awak akan tengok dia dekat mana. Sama ada awak nak tengok dia 1 titik ataupun nak tengok dia 2 titik. Okey? Okey. Lepas tu awak jangan keliru lah dengan garis penglihatan. Okay, satu lagi garisan penglihatan. Garis penglihatan adalah garisan unjuran. Okay, dari titik stesen ke titik tertentu pada objek. Okay, ke titik tertentu pada objek. Garisan ini mewakili garis penglihatan dari mata pelukis. Okay. Kalau titik stesen, dia merupakan kedudukan mata. Ni kedudukan mata awak dekat mana? Tapi kalau garis penglihatan ini, dia mewakili garis penglihatan dari mata pelukis. Okay. Ni kan. Ni awak punya mata. Okay, sekarang tinggi dia tu dekat mata. Daripada mata awak tu kan. Ni mata awak kan. Okay, tinggi garisan penglihatan awak tu. Garisan penglihatan, garisan unjuran dari titik stesen ke titik tertentu. Okay, ni titik stesen awak ke titik tertentu. Okay. So ni mata awak. Itu awak punya objek. Awak tengah tengok objek tu. Itu adalah garisan penglihatan antara mata pergi ke objek. Okay, lepas tu tata gambar.
Okay, sarta gambar adalah satu sarta yang terletak di antara objek dengan titik station. Imej yang hendak dilihat dapat dihasilkan dari atas permukaan sarta tersebut. Sekiranya objek berada hampir dengan gambar, imej akan kelihatan lebih besar dan akan kelihatan semakin kecil apabila objek berada jauh dari sarta gambar. Okey. Sarta gambar adalah satu sarta yang terletak antara objek dan titik station. Okey. Mata awak, lepas tu objek. Sekarang objek awak tu dia duduk dekat mana? Okey. Lepas tu objek, imej objek yang hendak dilihat dapat dihasilkan di atas permukaan sarta tersebut. Okey, sekiranya objek berada hampir dengan sarta gambar, imej akan kelihatan lebih besar. Okay, ini susah nak faham. Nanti kita tengok dia punya cerita, dia punya gambar macam mana. Okey. Garisan ufuk merupakan garisan mendatar dalam bayangan. Okey, saya tunjuklah. Ni dia. Okey, kat sini Okay, ini adalah sarta gambar. Dalam dekat atas sarta gambar mesti ada gambar dekat objek awak lah. Mesti ada objek lah. Dia nampak Okay, lepas tu ni garisan ufuk. Lepas tu ni garisan bumi. Ni titik station. Ni titik lenyap. Ni garisan penglihatan awak. Ni titik station kan. Ni antara garisan penglihatan awak yang ni. Ni garisan penglihatan awak. Kan? Saya sepatutnya pakai warna yang begitu. Okay, ini mata awak. Boleh nampak tak? Ini mata. Okay, mata awak melihat objek. Melihat objek. Okay, so antara mata pergi objek tu, itu adalah garisan penglihatan awak. Okay, lepas tu sarta gambar. Sarta gambar ialah satu sarta yang terletak di antara objek dengan titik station. Okay, sarta gambar. Ni. Ini sarta, ini titik station. Ini sarta awak. Ini sarta awak. Maksudnya katakanlah tadi awak dah tengok objek. Antara mata awak pergi objek itu adalah garisan penglihatan. Okay, lepas tu objek awak tu duduk dekat atas bumi kan. Okay. Bumi tu duduk dekat atas lantai ke apa. Okay. Kawasan tu awak bayangkan itu adalah awak punya sarta. Okay, sarta gambar awak. Okay. Lepas tu maksudnya sekiranya objek berada hampir dengan gambar, imej akan kelihatan lebih besar dan akan kelihatan semakin kecil apabila berada lebih jauh daripada sarta tersebut. So kalau awak jauh sikit, nanti objek awak makin lama makin kecil awak nampak. So kalau awak dekat sikit dengan objek, makin lama makin awak boleh nampak. Yang kecil tu dia akan jadi lebih jelas lah. Betul. Sarta ufuk. Garisan ufuk merupakan garisan mendatar. Itulah garisan mendatar awak tu. Garisan mendatar awak dalam bayangan yang selari dengan sarta gambar. Ini garisan ufuk awak. So ini adalah garisan ufuk. Awak pernah hafal semua dia punya ni? Ini garisan bumi. Lepas tu titik lenyap. Titik lenyap adalah titik yang mewakili objek apabila berada pada jauh daripada mata pelukis. Ini akan menjadikan objek kelihatan semakin kecil. Nampak? Dan akhirnya akan kelihatan sebagai satu titik. Titik lenyap tu awak kena ingatlah. Titik yang mewakili objek apabila berada di jauh daripada mata pelukis. Maksudnya makin titik berhentinya awak dah tak nampak lagi dah. Maksudnya makin kecil lah awak tak nampak. Itu titik lenyap awak. Garis bumi merupakan garisan yang mewakili pandangan pinggir sarta. Pandangan pinggir sarta bumi yang turut digunakan sebagai tapak untuk mengukur ketinggian suatu objek berdasarkan pandangan hadapan diberi. Ini garis bumi. Ini garis bumi. Biasanya dekat garis bumi ni lah kita letak kita punya objek tu. Kemudian garis tinggi. Garis tinggi adalah garisan tegak yang diunjur dari penjuru pandangan atas. Ni garisan tinggi, ni penjuru pandangan atas. Nampak tak? Yang menyentuh sarta gambar ke garis bumi. Ketinggian objek diperolehi daripada pandangan hadapan. Ini. Sekarang tinggi awak dekat sini. Ni garis tinggi nama dia. Awak dapat daripada mana? Awak dapat daripada sini. Ni awak akan unjurkan. So ini adalah tinggi. Kalau nak lukis
perspektif ni, saya akan tekankan mana tinggi dia, mana tinggi dia. So awak kena berpegang kepada tinggi saja sekarang ni. Kalau tinggi awak salah, nanti salah lukisan awak. Okay, so awak, dan kalau awak tak jumpa tinggi pun, ataupun awak main hitam di tinggi awak, nanti titik persilangan awak tu jadi salah lah. Okay, lepas tu, ini dia. Kalau perspektif satu titik tu, tinggi dia dekat sini lah. Ni tinggi dia awak dapat daripada sini, daripada kotak depan ni. Ni tinggi dia. Kalau perspektif satu titik. Ni contoh tinggi. Kalau perspektif dua titik, tinggi awak memang dapat daripada sini lah. Patutnya ada objek ni, tapi tak nampak lah objek dia. Ni tinggi awak. Okey, biasa yang ini kita akan lukis nanti kemudian. Ni kesinambungan untuk lukisan reka bentuk dalaman. Hari tu reka bentuk dalaman kan kita baru belajar separuh kan. Nak jawab ni. Tidur ke? Tak dengar suara awak. Tapi tak ada betul lah. Kita dah tak buka kamera. Lepas tu tak dengar suara. Saya tak dengar seorang. Tak adil betul. Okey. Ini adalah langkah-langkah. Kalau bahagian A, dia akan tanya awak langkah-langkah. Maksudnya awak kena letak nombor 1 kat mana, nombor 2 kat mana, nombor 3 kat mana. So awak kena tahulah. Langkah dia awak kena tahu. Sebab ini bahagian A. Kita belum masuk bahagian B. Kita sekarang ni semua masuk bahagian A saja. Kita semua masuk bahagian A. Untuk lukisan perspektif satu titik. Satu titik. Apa langkah-langkah dia? Langkah kalau diberi ni tak payahlah. Ni kalau dekat dalam soalan diberi kedudukan ni tak payahlah. Sebab dia biasanya dia akan tanya awak 1, 2, 3. Dapatkan kedudukan TL. Macam tu lah. Dapatkan kedudukan TL. TL tu apa? Titik lenyap dengan mengunjurkan garisan daripada TS. TS ni titik stesen. Mula-mula dapatkan titik lenyap dulu. Nak dapat titik lenyap macam mana? Unjurkan titik stesen berserenjang dengan garisan ufuk. Garisan ufuk ni, garisan ufuk. Maksudnya ini. Yang pertama ini. Ini dia punya titik stesen kan. Lepas tu garisan serenjang ni. Ni yang pertama. Kemudian yang kedua. Lukis pandangan hadapan perspektif dengan menunjukkan garisan dari pandangan atas dan pandangan hadapan. Maksudnya lukis semula yang ini. Ini nombor 2. Kan? Awak kena lukis pandangan hadapan. Ni nombor 2. Macam mana nak lukis pandangan hadapan? Awak kena unjurkan yang ini, unjurkan yang ini, unjurkan yang ini. Lepas tu, lepas tu kita apa? Betul lah. Lukiskan pandangan hadapan perspektif dengan menunjukkan garisan daripada pandangan atas dan pandangan hadapan. Betul. So, step yang ini adalah step yang kedua. Step pertama, cari titik lenyap. Step kedua, buat pandangan hadapan ni. Unjurkan pandangan, lukis pandangan hadapan perspektif dengan menunjukkan garisan pandangan atas dan pandangan hadapan. Lukis pandangan hadapan perspektif. Lukis semula. Awak lukis semula je. Tapi macam mana nak lukis semula? Unjurkan ni, unjurkan ni, unjurkan ni. Itu yang kedua. Yang seterusnya. Ini dah, ini dah, ini dah. Unjurkan garisan dari titik stesen ke titik 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kat mana? Kat sini dekat gambar ni tau. Maksudnya semua titik ni, ini yang step yang ketiga. Semua titik yang ada dekat pandangan atas ni, awak kena unjurkan semua ni pergi ke titik stesen. So ini adalah langkah ketiga. Langkah ketiga ni special sikit tau. Kalau awak tak nak buat garisan tu sampai ke titik stesen, awak buat separuh saja masih boleh lagi. Maksudnya awak buat macam ni je. Kan? Awak buat separuh saja masih boleh diterima. Garisan panjang-panjang ni awak tak buat, tak apa. Tapi untuk ni kita buatlah baru pertama kali kita kena buat lah. Sebab nanti bila dapat objek yang banyak-banyak jadi pening sebab terlalu banyak sangat garisan. Tu step yang ketiga. Unjurkan
titik nombor 1, 2, 3, 4 ke titik station. Step yang ketiga. Step yang keempat. Okay. Step yang keempat. Okay. Ingat walaupun saya tak buat dekat sini saya tak ikut. Okay. Yang kotak ni saya tak ikut. Sebab saya anggapkan awak berada di bahagian A. Bahagian A, nombor 1 ni jarang dia buat macam tu. Biasanya dia start dengan nombor 2. Ini nombor 2 ni adalah langkah pertama. Okay, nombor 3 langkah kedua. Okay, nombor 4 langkah ketiga. Okay, nombor 5 ni langkah keempat. Okay, langkah keempat apa? Wujudkan garisan TL, titik lenyap ke pandangan hadapan perspektif. Tunjukkan garisan dari titik lenyap ke pandangan hadapan perspektif. Okey, step yang keempat. Okey, step yang keempat tadi kan awak dah ada ni kan? Awak dah ada kotak ni. Okey, step yang keempat 1, 2, 3, 4 ni semua pergi ke titik lenyap. Okey, ini adalah step yang keempat. Okey, step yang keempat. Okey, step yang kelima. Okey, step yang kelima, berpandukan titik 1, 2, 3, unjurkan sehingga bersilang. Okey, berpandukan titik ni. Sekarang ni, okey, yang kelima yang kelima. Okey, ni yang pertama, kedua, 3, 4, 5. Okey, yang kelima ni, okey, sekarang ni tadi yang ketiga, dia bersilang tau dekat sini. Okey, ni bersilang nampak tak? Ni bersilang. Okey. So, berpandukan, okay, tadi tu dia cakap apa? Berpandukan titik 1, tanda 2, tanda 3, tanda dan 4 tanda. Unjurkan sehingga bersilang di, okey. Yang dia bersilang ni ke atas, awak kena unjurkan sampai dia bertemu kawan dia. Awak kena ingat step dia je. Okay, unjurkan yang awak bersilang tadi tu. Okay, ini adalah step yang ke-5. Dah. Step yang ke-6, lengkapkan dengan garisan objek untuk menghasilkan garisan perspektif. So yang ke-6 tu senang. Yang ke-6 adalah dah jadi objek. Saya tak nak pergi hari ni. Hari ni awak kena faham step je. Kita fokus bahagian A dulu. Okay. Okay, itu adalah perspektif 1 titik. Okay, perspektif 2 titik. Okay, ini contoh ini contoh dia buat. Ini contoh dia buat. Pertama. Okay, lepas tu ini yang pertama, nampak? Okay, yang kedua dia lukis semula pandangan hadapan, berpandukan dia unjurkan ini dengan atas ni. Okay, ini yang kedua. Okay, yang ketiga, okay, dia unjurkan yang ada semua ni dia unjur. Okay, ini yang ketiga. Yang keempat, okay, ini semua ni diunjur. Okay, ini yang keempat. Okay, yang kelima, ni yang kelima ni. Ni yang kelima, yang bersilang tadi tu. Ni tadi saya nampak. Nampak tak saya tunjuk dengan awak? Dia buat separuh je kan? Ni. Ni yang kelima. Okay. Ni yang kelima. Nampak? Okay, ni yang kelima. Lepas tu, yang keenam. 6 dia dah jadi lah. Yang keenam dia hitamkan semua objek dia. 2 step Okay. Macam mana kalau dicondong pula? Okay, tadi tu kalau garisan dia beginilah. Okay, kita tengok step lagi. Step yang condong pula. Okay, sama juga Yang pertama, step dia kamu kena dapatkan titik lenyap. Okay, mesti selari dengan garis ufuk tau. Ni sata gambar, garis ufuk, garis bumi. Okay, yang kedua, lukis semula. Okay, ini yang kedua. Macam mana nak lukis semula? Unjurkan ke atas, unjurkan sisi. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga. Ini adalah yang ketiga. Okay. Ini yang ketiga. Yang ketiga, dia unjurkan ni. Semua pandangan yang bucu pada pandangan atas, dia pergi dekat titik station. Ini yang ketiga. Okay, begitu juga bucu-bucu semua yang ada dekat pandangan hadapan. Okay, ini yang keempat. Okay, ini yang keempat. Okay, yang kelima. Okay. Berpandukan titik yang tadi, yang bersilang tadi tu, awak kena tengok. Ni dua. Okay, dua yang ada kat ni, dua. Okay. Tengok macam mana persilangan ni dapat Awak tengok perjalanan hidup dia. Okay, tengok mula-mula awak kena tahu dululah. Sekarang awak nak cari titik 1. Okay, titik 1 awak.
Titik satu, titik satu. Titik satu awak yang dekat atas lah. Kita nak cari ni yang sebelah belakang. Sebelah belakang. Okay, yang mula awak tadi dah tahu tinggi dia. Ni tinggi dia awak dah tahu. Okay, sekarang titik satu, satu prime awak ni dia akan bersilang dekat sini. Dekat garisan satu ni. Okay. Itu dia punya persilangan. Okay, sama juga satu ni dia berfungsi dengan garisan nombor 6. So persilangan yang 6 tadi ni nanti dia akan jumpa kat sini. 6. Okay. Okay, nombor 5. Ni nombor 5. Ni nombor 5 yang kat depan. Terus persilangan dia yang dekat garisan tata gambar. Ni dia nombor 5. Nanti kita lukis lah. Lukis baru kita nampak nanti Sekarang kita nak hafal dulu step dia untuk bahagian A. Okey. Dan ini kalau dia ada condong pula. Biasanya soalan awak cuma ada condong-condong lah. Okey, kita tengok step untuk perspektif 2 titik Okey. Okey. Kita hafal dulu step untuk perspektif 2 titik. Kalau awak sampai pukul berapa? Sekejap kita tengok kelas awak sampai pukul 9.50. Nanti awak ada nanti lihat. Okey, balik pula saya. Okey dah. Okey, ini step untuk perspektif 2 titik. Okey, kita tengok. Okey, langkah diberi kedudukan. Okey, ni tak payahlah. Okey, kedudukan tu memang ada lah. Sata gambar sama. Sama je. Sata gambar, garis ufuk, garis bumi, semua sama. Okey, ni semua sama ni. Sama. Okey, tentukan kedudukan A. Titik B dengan mengunjurkan garisan yang selari dengan garisan 1, 2. Okey. Sekarang ni cerita dia. Okey, tentukan titik A dan titik B. Apa tu titik A dengan titik B? Okay, titik A dengan titik B adalah untuk tentukan titik lenyap. Okay, untuk tentukan titik lenyap, awak daripada titik stesen ni, awak kena buat guna kaedah pembaris, 2 pembaris lah. Tu nanti kita akan tunjukkan. Kita guna kaedah 2 pembaris ni. Okay. Awak punya garisan daripada titik ni mesti selari. Selari. Barulah awak akan dapat titik A. Jadi awak akan garis, selari, dia mesti selari, dapat garisan A. Yang ini pun sama, selari. Dapatlah titik B. Bukan titik lenyap tau. Okay, itu step dia. Tentukan kedudukan titik A, titik B dengan menunjukkan garisan selari dengan garisan 1, 2 dan 1, 4. Diunjuk dari titik stesen hingga menghilang. Okey, maksudnya awak dapatkan titik A dengan titik B dululah. Itu adalah step yang pertama. Okey, step yang kedua, awak tengok dapatkan titik lenyap TL1, TL1, TL2 dengan menunjukkan titik A dan B berserenjang dengan garisan ufuk. Okay, maksudnya sekarang ni awak nak dapatkan titik lenyap. Okay, bila nak dapatkan titik lenyap, mesti buat garisan serenjang. Ni, garisan serenjang tu dia 90 darjah lah. Dan kembali saja. Okay. Garisan serenjang tu mesti bersilang dekat garisan ufuk. Faham? Okay, itu adalah titik lenyap awak. Okay, itu adalah step nombor 2. Step nombor 3, buat garisan selari untuk dapatkan titik A dengan B. Step kedua adalah dapatkan titik lenyap. Okay, step ketiga. Step ketiga, sini dah. Step ketiga, bina garisan GT. GT tu garisan tinggi dengan menunjukkan garisan dari titik 1 serenjang dengan garisan B. Okay, bina garisan GT dengan menunjukkan garisan dari titik 1. Titik 1 ni yang ini tau. Ingat tak lagi? Ingat tak tadi yang ni? Garisan tinggi tu apa? Sekejap kan tadi ni garisan tinggi. Ni garisan tinggi tu. Ni garisan tinggi ni, garisan tegak yang diunjuk dari penjuru garisan pandangan atas. Dari penjuru pandangan atas. Ingat garisan tinggi GT adalah garisan tegak yang diunjuk dari penjuru pandangan atas. Yang menyentuh sata, kena ingat tau, penting tau. Yang menyentuh sata hingga ke garisan bumi. Okey, sekarang kita nak buat. Tadi tu ingat garisan tinggi.
ni. Okay, nombor 2. Okay, sekarang kita nak cari tinggi. Ingat ni perspektif 2 titik ni lain sikit. Okay, ini step yang ketiga adalah bina garisan tinggi yang menunjukkan dari titik 1 ke sini. So ini adalah step yang ketiga. Okay, next. Kena alert ni, nanti saya bagi awak soalan. Tentukan kedudukan 1, 2, 3 bagi perspektif. Awak kena tengok dekat live worksheet Nanti lepas habis kita belajar ni, saya akan message awak. Kalau soalan tu dah masuk, saya akan tanya awak, apakah langkah untuk membina lukisan perspektif? Awak kena letak 1, 2, 3, awak kena letak. Lepas tu nyatakan elemen bagi fungsi tersebut ataupun bagi penyataan tersebut. Maksudnya dia bagi awak penyataan, awak kena tentukan ini garisan tinggi ke, garisan ufuk ke, garisan penglihatan ke, awak kena tentukan. Dan awak kena tulis 1, 2, 3. Ini step pertama, step kedua, step 3. Ingat dekat live worksheet nanti saya akan letak soalan. Yang pertama soalan elemen, yang kedua soalan nak tentukan kedudukan. Itu latihan awak untuk hari ini. Okay, lepas tu bina garisan tinggi dah settle. Itu adalah langkah ketiga. Okay, unjurkan titik persilangan garis tinggi di garisan GB dan titik 1 ke titik lenyap dan titik L2 dan titik L1 dan titik L2. Okay, maksudnya bila awak dah dapat tinggi dia, awak kena tentukan tunjukkan garisan persilangan GT di garisan bumi. Maksudnya awak dah dapat garisan tinggi ni kan. So awak nak tahu tinggi sebenar objek awak tu paras mana, awak kena dapatkan nombor 1. Double prime ni. Nampak ni, 1 double prime. Awak kena dapatkan yang ini. Dah dapat ni, barulah awak boleh pergi ke titik lenyap. Ni pergi ke titik lenyap. Nampak? Step yang seterusnya adalah unjukkan garisan titik persilangan tinggi di GB dan GT di GB dan titik lenyap ke titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Ini adalah step yang keempat. Faham? Awak kena faham awak kena faham daripada ayat tu, awak kena faham, oh dia dah dapat tinggi ni. So pergi kat nombor 4. Itu adalah step nombor 4. Step yang kelima. Ni dah kan? Unjurkan garisan GP. Garisan GP tu garisan penglihatan tau. Garisan penglihatan dari titik 1, 2, 3 dan 4 ke titik stesen. Bersilang di SD dan lukis garisan serenjang di SD. Siap dah. Ini maksudnya macam ni. Unjurkan garisan penglihatan. Sekarang ni awak dah, ni awak kena ingat tau. Ini garisan penglihatan awak. Ni nampak anak panah saya ni semua garisan penglihatan awak. Sekarang ni awak dah dapat penglihatan yang dekat bawah ni. Awak dah dapat tinggi yang sebelah sini. Sekarang ni awak dah dapat persilangan ni. Awak nak dapat lagi tinggi yang seterusnya. Maksudnya awak nak dapat tinggi yang ni. So ini adalah step yang ke berapa? 5. Itu adalah step yang kelima. Itu yang maksud dia. Tunjukkan garisan penglihatan dari titik 1, 2, 3 dan 4 ke titik stesen bersilang di SD dan lukis garisan serenjang di SD dari titik 2, 1 dan 4 untuk memperolehi ini. Ingat ni tip dia. Kadang-kadang soalan dia ini terasing tau. Ini dia terasing dengan ni. Sekejap tengok ayat dia. Saya pernah jumpa dalam kotak untuk tentukan kedudukan 1, 2, 3. Dia boleh jadi ni terasing ni. Unjukkan garisan, ini dia jadi terasing. Ni dengan yang titik ni. Lepas tu lukis. Saya tunjukkan. Ini satu ayat pada kotak lain. Ini satu ayat pada kotak lain. Sekejap. Ini satu ayat pada kotak lain. Dia boleh jadi langkah yang ke-5. Yang ini pula dia boleh jadi langkah yang ke-6. Macam tu. Faham saya pernah jumpa. Yang hijau tu boleh jadi langkah ke-5. Yang ataupun langkah ke-4.
Okay, yang warna pink tu dia boleh jadi langkah yang kelima. So awak kena tengoklah betul-betul soalan itu. Tapi bila awak tahu step ni dah tak jadi masalah dah. Okay, lepas tu sebenarnya tadi dia nak cari titik ni. Okay, lepas tu unjurkan garisan titik 2 double prime ni ke titik lenyap 2 dan titik lenyap 4 ke titik lenyap 1. Lukis garisan serenjang dari titik 3 prime titik 3 double prime ni diperolehi daripada persilangan antara garisan ni. Okey, sebenarnya ni dah nak jadi dah. Okey, tadi tu nombor 5 kan. Okey, sekarang dia nak kita dapatkan persilangan ni kan. Okey, ini dah nombor 5. Nampak? P double prime. Tunjukkan garisan ini. Okey dah. Okay, so ini dah nombor 6. Maksudnya dia nak dapatkan titik ni. Ingat saya ulang First kali, saya ulang. Okay, saya ambil. Okay, saya ambil soalan ni Okay, first kali dapatkan titik B ni. Ni B dengan A. Macam mana nak dapat? Dia selari. Okay, kadang-kadang yang first ni dia tak bagi, dia terus step yang kedua. Macam tu. So awak kena tentukan lah. Dia punya soalan tu step yang start daripada step yang berapa. Okay, ini step yang pertama. Okay, yang kedua dapatkan titik lenyap. Okay, ingat dapatkan titik lenyap. Okay, yang ketiga, dapat apa? Yang ketiga dapatkan dia punya ketinggian. Satu, dua, betul lah. Okay, ni tinggi dia. Okay, yang ketiga. Okay, lepas tu ini yang keempat. Okay, yang keempat. Okay, lepas tu dia dah bersilang ni yang kelima. Okay, lepas tu dia jadi kotak ni, hitamkan kotak ni, ini adalah yang ke-6. Amin? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Macam tu. Okay, saya ulang lagi. Tengok. Okay. Jangan lepas tu saya buat juga. Yang pertama. Okay, yang pertama dapatkan titik B. Okay, lari. Okay, ni yang pertama lah ni. Ni A dengan B ni yang pertama. Yang kedua dapatkan titik lenyap. Okay, samalah dua-dua tu. Okay, yang ketiga dapatkan tinggi dia. Tinggi. Ini yang ketiga. Okay, yang keempat dapatkan daripada garisan penglihatan ni, ini yang keempat. Okay, lepas tu dah dapat buat garisan ni semua ni, yang keempat. Ini semua yang keempat. Okay, yang kelima ni dapatkan persilangan ni, yang kelima. Yang keenam awak hitamkan objek. Itu adalah yang keenam lah. Biasanya yang terakhir lah. Okay, ini contoh. Okay, ini contoh. Okay, kita cek contoh soalan. Contoh soalan ni. Contoh soalan macam ni. Saya perlu carikan awak contoh soalan bahagian A. Sekejap sikit lagi. Lepas ni awak di kelas ke? Lepas rehat? Ada tak masalah awak? Tak ni tidur ke apa? Tak. Apa? Tak tidur cikgu. Orang dapat. Okay, sekejap saya cari contoh soalan Okay, contoh soalan bahagian A. Ini bahagian A. Ini contoh bahagian A, nampak dia tanya. Dia tanya. Siap dia tanya sudut lagi ni.
biasanya sudut dia ni 30 darjah. Ini ni 60 darjah. Okey, ni garisan tinggi. Okey, lepas tu, okey nampak? Contoh okey, terangkan satu perbezaan antara lukisan perspektif satu titik dengan dua titik. Okey, lepas tu ada tak? Ini saya ada banyak ni. Tak nampak lah persediaan tadi. Okey, perspektif. Ini contoh soalan. Jadi kita tanya awak. Ada tak dia tanya? Ni contoh ni nampak ni. Saya boleh tanya ni nanti. Saya tanya nanti. Awak buat dekat live worksheet awak tu. Kalau awak aktifkan awak punya email, maksudnya kalau saya bagi kerja, notification tu masuk lah. Kalau email awak tu tak aktif, nanti awak tak alert. Macam ni dia suruh awak labelkan. Ni macam ni. Tapi ni saya betulkan lah. Saya tak suka ni. 1B, B1B. Ni langkah-langkah perspektif contoh. Okay, wujudkan garisan serenjang ke garisan ufuk. Awak kena tentukan ni nombor apa. Saya tak suka lah ini. Tapi saya ubah. Okay, itu contoh Okay. Okay, sekarang ni. Okay, sekejap saya nak share kat sini. Dekat buku yang awak beli tu kan. Okay. Kan ada bahagian A. Betul tak? Betul. Wendy je yang selalu. Aduh, kenapa lah yang lain senyap ni. Awak ni yang lah buat saya macam ni. Jawab-jawab lah. Dah lah kamera tak buka. Saya sepatutnya share dekat sini kan. Sekejap saya buka. Share. Okay. Dekat sekolah kita ni dah ada budak positif tau. Cikgu pun dah ada positif. Budak pun dah nak SPM dah ada positif. Cikgu diorang berbiru dah sekolah ni. Tapi yang cakap siapa tau. Ya Nai. Buat macam mana lah. Itu virus dah bertebaran dah. Apa tadi saya nak buka? Tengok. Aduh, tengok saya dah lupa dah. Okey ni. Ni. Okey, nanti buat banyak yang kerja awak. Okey. Cuma nanti saya akan bagi awak satu link. Cikgu. Kalau awak dah siap, jujur tau. Awak terus stick dekat situ. Kerja-kerja yang saya bagi arahan dah buat semua. Awak dah siap. Cikgu. Nanti awak siap. Ya, kenapa? Tak boleh nak nampak dekat skrin. Tak nampak Okey, sorry. Saya share apa? Okey, dah. Okay, ni. Okay, ni yang awak beli dari dalam buku awak kan? Nanti awak buat Nanti saya masukkan dekat dalam apa nama tu? Microsoft tu. Okay, ini adalah nyatakan masuk lukisan perspektif. Ni, awak kena tulis. Lukisan perspektif adalah lukisan yang berbentuk 3 dimensi. Okay, yang menunjukkan gambaran sebenar objek. Okay. Lepas tu nyatakan jenis lukisan perspektif tersebut. Ni, nampak? 1 titik. Okay, lepas tu yang ini, nyatakan lukisan perspektif tersebut. Tu adalah berapa?
2 titik. Okay, lepas tu 3 titik. Nampak? Okay, ni 3 titik. Okay, buat tau dekat buku awak. Okay, ni adalah nyatakan elemen lukisan perspektif yang berlabel. Okay, A adalah sata gambar. Okay, B adalah garis ufuk. Okay, C adalah garis bumi. Okay, D adalah titik stesen. Okay, E titik lenyap. F garis tinggi. Dan G garisan penglihatan. Okay, ini adalah elemen untuk lukisan perspektif 2 titik. Okay, A tu apa? Titik stesen. B titik lenyap. C sata gambar. Okay, D garisan ufuk. Okay, E garisan bumi. F garisan penglihatan dan G adalah garis tinggi. Okey, ini adalah fungsi-fungsi dia. Cepat snap. Nanti lukis. Lukis pula tulis. Snap cepat-cepat. Okey dah. Gambar dia snap. Dia nampak tak? Oh. Okey. Snap cepat-cepat. Okey, lepas tu, nyatakan kriteria lukis perspektif 1 titik. Lukisan perspektif 1 titik tu apa? Okey, mempunyai 1 titik lenyap. Yang ini garisan orientasi pandangan atas selari dengan sata gambar. Okey, satu lagi mempunyai 2 titik lenyap. Okey, orientasi pandangan atas dicondongkan. Kalau tadi selari maksudnya kotak dia tu melekat dekat kotak dia tadi tu melekat dekat sata gambar. Tapi kalau 2 titik, dia macam condong sikit. Macam ada sudut kan? Macam ada bersudut. Okay, ni nampak? Kotak dia ni yang saya masukkan kotak. Sekejap Okay, tak keluar. Dah keluar dah. Okay, ini yang saya katakan kotak. Okay, nanti minggu depan kita akan cuba lukis sama-sama. Kita tunggu kawan awak lah. Kita tunggu kawan awak. Sebab awak punya meet dengan saya ni seminggu sekali je meet awak. Betul tak? Besok lagi tak? Tak ada. Besok saya dengan besok ada tapi satu masa je. Saya tengok nanti kalau boleh online dengan awak, saya online lah. Saya kena tengok cikgu awak sebelum tu dengan selepas tu. Kalau awak satu masa boleh lah. Kalau awak ada kelas dengan lain tak boleh lah. Okay. Nanti kita lukis sama Okay, saya rasa kelas saya sampai itu saja. Sekarang pukul berapa? 9.50. Dah habis masa saya. Alhamdulillah. 9.50. Okay, jaga diri baik-baik. Okay, yang pertama tengok nanti saya akan bagi link kehadiran awak. Lepas tu tugasan yang saya suruh buat, awak kena jujur. Kalau dah siap, awak tik. Kalau belum siap, tak apalah. Kalau waktu tu saya nak kena laporkan, awak belum update lagi, maksudnya kesianan dekat awak kat situ sebab saya akan bagi je awak table. Tapi saya tak tahu bila saya nak ambil. Tapi waktu tu saya nak ambil, saya ambil lah. Kalau memang awak belum siap lah. Maksudnya kalau awak dah siap kerja saya, macam hari ni, awak kena buat sampai sini tau. Ni, sampai nombor 6. Okay, sampai nombor 6. Okay, lepas tu dengan live worksheet. Live worksheet tu tak apa, saya boleh nampak awak buat kepak. Tapi yang ini saya tak nampak. Kalau saya suruh snap hantar, baru hantar. Kalau tak payah lagi. Lepas tu nanti kalau ada satu masa saya cakap, okay, hantar dekat guide. Hantar kat guide. Sekarang belum lagi. Sebab sekarang saya tengah melayan form 5 dulu. Kerja saya berlambat-lambat ni. Awak pun form 5 juga, form 5 senior. Banyak dah. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih sebab semua datang kelas saya. Jaga diri baik-baik. Buat kerja. Yang mana belum sampai buku, okay, Smenda, thank you. Okay, yang mana boleh sampai buku kita tunggu. Saya bagi awak masa. Nanti besok kita tengok kalau kita boleh online. Kalau kita tengok ada lagi yang semua buku dah sampai, kita cuba satu lukisan ataupun 2 Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, bye semua. Bye. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Choosing you. Terima kasih cikgu. Bye. Smenda sama-sama. Bye. Okay, bye Smenda. Bye cikgu. Okay, bye semua. Boleh left. Okay, bye.
Okay, bye semua. Jaga diri. Okay, dah boleh live dah. Yap Junho. Ayo.